الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا كريم أما بعد الحمد لله Alhamdulillah, Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau Barisan Ahli Jatuh Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, ustaz-ustaz, para alim ulama, para awliya Ilyas Salihin, khususnya tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama dan selamanya lah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia hidayah, taufik, inayah, keizinan Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, sama-sama kita berada di rumah Allah, sama-sama kita berada dalam satu majlis perkongsian muzakarah ilmu insya-Allah, khususnya dalam bab tauhid, akidah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar jadi satu nasihat, muhasabah, dan juga apa yang kita sedikit sebanyak bincang dengar, Allah campakkan ma'rifatullah, kan, kenalnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kenalkan dalam hati kita zat Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita lebih rasa dekat dengan Allah, untuk kita rasa lebih hampir, lebih rasa lazat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi kita nak sambung insya-Allah, kan, ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tuan kitab kita ni Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah, dalam kitab Faridah Al-Faraid, sampai kat dalil. Kita sekarang dah sampai kat dalil. Tuan-tuan, kan, muka surat 11, muka surat 11 kan. Kita ambil sikit bawah 10 tu, cerita, ambil cerita dia, kan. Kata tuan kitab rahimahullah, wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Jadi sekarang ni tuan kitab nak jelaskan pada kita dalil, dalil setakat mana yang kita nak tahu, tuan jiran. Kita dah tahu hukum belajar fardu ain, belajar akidah tauhid ni wajib. Fardu ain setiap kita kena tahu. Kalau tak tahu, berdosa lah, kan, kata para ulama ni berdosa. Dan iman dia, para ulama sebut yang paling sahih, pendapat yang paling sahih, masih lagi beriman tetapi berdosa. Berdosa sebab dia mengabaikan pelajaran akidah. Jadi nak lepaskan fardu ain setakat mana? Tuan kita dah sebut dah gitu, kan. Pertama dia kena tahu sifat Allah. Tu yang pertama sekali, kan. Kena tahu hukum. Yang kedua, hukum dia tahu. Dia tahu sifat Allah yang wajib tu mana, kan. Hukum dia apa? Sifat yang hukum dia apa? Hukum wajib tu lah. Dia tahu, kan. Wujud ni hukum dia wajib. Lepas tu kalau yang mustahil, dia tahulah yang mustahil lah. Kata lemah, hukum dia apa? Mustahil. Kalau setakat tahu lemah sahaja tapi tak tahu hukum apa, tak jadi juga.
Boleh tuan Haji? Tak jadi lagi fardu ain tu. Bila dah tahu semua kan, dah tahu kita tak masuk lagi ni tuan Haji kan, ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah, tak masuk lagi sifat. Tuan kita baru nak bagi gambaran setakat mana yang perlu kita tahu, letak tapak dulu untuk nak belajar lah, untuk sama-sama nak mengetahui sifat Allah. Letak tapak gambaran setakat mana kan. Bila dah tahu hukum, dah tahu sifat apa, tak lepas lagi tuan. Katalah dia dah tahu dah 20 sifat tu dah cair dah dalam kepala kan. Wujud, kidam, baqa, ataupun Yakub Melayu, adanya Allah, sedia kala Allah kan, kekal, tak binasa Allah, tak sama dengan makhluk, bersalah-salahan Allah dengan makhluk, sampai habis dia tahu. Bila orang tanya pula hukum apa, wujud ni wajib, wajib, kidam wajib, sedia kala wajib. Yang mustahil pun lawan dia tahu, hukum apa ni mustahil, tak lepas lagi. Tuan Haji tak kata tak lepas lagi tuan Haji. Ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa lagi yang dia nak lepaskan tuntutan fardu ain dia? Dia kena tahu dalil satu lagi. Satu lagi dalil. Step yang ketiga, dalil satu lagi untuk dia lepaskan tuntutan kewajipan fardu ain dia. Boleh tuan Haji kan? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kat sini tuan kita sekarang ni nak jelaskan dalil lah. Dalil. Nampak gambaran dia tu kan. Dalil setakat mana yang boleh lepaskan dia fardu ain. Setakat mana dalil. Nak kena tahu sampai terperinci ke, nak kena tahu ayat Quran ke kita sebut hari tu kan. Nak tahu hadis Nabi mana, katalah sifat Allah tak sama dengan makhluk, bersalah-salah, mukhalafatuhu lil hawadith, dengan makhluk yang baru. Dalil dia apa? Cari dalam Quran apa, mana ayat Quran nak tunjukkan yang sifat Allah ni tak sama dengan makhluk. Contoh kan. Cari tak jumpa. Contoh kan. Sampai situ ke? Tak, bukan sampai situ. Dalil untuk orang awam macam kita ni nak lepaskan fardu ain sikit je. Kita dah masuk sikit kan kuliah yang sebelum ni. Muka surat 10 bawah tu. Kata tuan kita rahimahullah, dan dikehendaki dengan dalil itu. Maksud dalil yang boleh lepaskan dia fardu ain. Apa dia? Dalil ijmali. Iaitu dalil ijmali. Tu bahasa Arab tu, dalil ijmali. Apa dalil ijmali? Dia tulis kat sini, iaitu dalil ijmali tu dalil yang lemah oleh empunyanya dalil. Dalil yang lemah, dia ada dalil tapi tu dalil tu tak kuat, lemah. Bagi orang yang ada dalil tadi, lemah daripada apa? Daripada nak menetapkan dia, daripada nak berhujah. Ataupun secara mudah fahamnya, dalil ijmali, dalil secara umum. Umum je tuan Haji. Nak lepaskan, tak perlu nak tahu ayat Quran kan. Apa? Allah tu bersifat dengan esa, satu, wahdaniyah. Apa ayat Quran? Qul huwallahu ahad. Nak tahu tak payah. Tak payah sampai ke situ. Ataupun mukhalafah Allah, tak sama dengan makhluk, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ataupun nak ambil ayat Quran yang surah besar lagi, laisa kamitsli syai' wa huwas sami. Bukan ke situ. Bukan sampai ke situ pun. Bukan sampai ke situ pun tuan Haji kan. Syarat letak. Sebab nak bagi meratai, bukan tak semua orang ada peluang untuk belajar kan tuan Haji kan. Bukan semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk di satu-satu pusat pengajian, pondok ke institusi mana-mana nak belajar sungguh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing ada cara hidup, kehidupan dia sendiri kan, yang mungkin tak sempat untuk belajar. Jadi para ulama letak dalil asas saja. Ijmali itu masuk asas. Asas yang basic, yang simple, nanti dia bagi tahu lepas ni. Asas basic simple sehinggakan apa? Sehinggakan orang yang ada dalil tu dia tak mampu
mampu dia nak terangkan dalil dia sendiri pun dia tak mampu. Tu maksud lemah. Lemah oleh umpunya daripada menetapkan dia. Nak terang pun tak mampu. Cukup untuk dalam hati dia ikat kemah akidah pegangan dia untuk dia je. Boleh tak ni? Untuk dia saja. Lepaslah fardu ain. Boleh tuan je ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nanti tuan kita ni akan sebut apa. Masya Allah, kita ni kalau orang pernah belajar habis dah lepas dah fardu ain dia kan, sebab dia dah tahu dah. Tuan kita dah susun satu dah untuk orang awam. Boleh tuan je kan. Lepas tu satu lagi kita sebut, satu lagi kita nak faham dulu. Kita katalah dia dah tahu lah, sifat Allah dah tahu, hukum dah tahu, yang mustahil pun dia tahu, hukum yang mustahil pun dia tahu. Lepas tu bila tanya dalil pun dia boleh sebut. Dia boleh sebut satu dalil. Satu dalil kan. Cuma bila orang tanya, ambil kat mana dalil ni? Ambil kat mana? Dia kata guru dia ajar. Boleh tanya, kata guru dia. Ataupun saya dari kecil ayah saya duk ajar saya kan. Boleh tanya. Dari kecil ayah duk ajar, guru duk ajar, ataupun saya duk dengar kuliah. Ada dalil dia kan. Bila orang tanya cuba buktikan, dia tak tahu. Yang tu tak lepas lagi. Dia sekadar tahu dalil, tapi dia tak ambil dalil tu untuk dia fikir macam mana nak buktikan untuk diri dia. Faham ke tu Haji ni kan? Contoh nanti lepas ni kita sebut. Boleh. Yang tu tak lepas lagi. Yang tu dia panggil apa? Dia panggil muqallid, kita kata gitu kan. Muqallid ni apa? Dia tahu semua sifat, dia tahu hukum semua, dia tahu dalil, tapi dengar daripada orang je. Orang ni cakap, ayah cakap, mak cakap, ataupun guru saya. Dia ikut orang. Yang tu muqallid dia panggil. Ikut orang. Dalil dia ikut orang, dengar orang je. Tak lepas lagi tu. Sikit lagi, cuma sikit lagi. Sikit lagi kan. Naik sikit lagi. Bila dia tahu, dia fikir, dia boleh buktikan keyakinan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui dalil tadi, barulah terlepas tuntutan fardu ain. Boleh tu aja. Ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Okey, baik. Boleh ke pening? Tak pening lagi tu kan. Belakang nanti tu yang pening tu. Boleh. Kita nak tahu dalil je. Daripada menetapkan dia. Kalau kita tengok menetapkan dia tu nombor 6 tu bawah tu kan. Apa maksud menetapkan ni? Artinya menyatakan dalil atas jalan yang dituntuti. Dia boleh nyatakan dalil, disebutkan dalil atas jalan yang dituntuti, jalan yang betul lah. Seperti contoh, tuan kita bagi contoh ni, bahawasanya tak kala ditanya orang, kalau orang tanya apa wajah keadaan alam ini menunjuk atas ada Tuhan, ni contoh. Okay, kita tak masuk lagi sifat, mungkin tak nampak lagi tuan je kan. Okay, kita ambil satu dulu sifat. Satu, sifat wujud Allah, adanya Allah. Nanti belakang dia akan cerita apa dalil. Contoh kita kata sifat apa? Sifat yang pertama wujud, adanya Allah. Tu wujud kan, ada. Dan kita ingatlah susunan sifat tu bukan bermakna kita sebut dah dulu kan, kita ulang-ulang nak supaya nak kikih apa-apa syubhah kesamaran yang ada dalam hati tentang Allah, zat dan sifat Allah, kita nak buang habis. Tu belajar akidah kan, nak buang-buang, nak sucikan Allah daripada makhluk, sifat-sifat. Terkadang sebab kita satu mungkin sebelum ni tak pernah melalui pengajian akidah satu kan. Yang kedua, kita dah biasa sekarang sangat duduk dengan makhluk, dengan
inilah makhluk kita semua ni lah, makhluk-makhluk Allah ni. Jadi kita terkeliru, terambil sifat-sifat makhluk letak dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu satu kesilapan jugalah dalam akidah. Nanti kita cerita belakang. Okey. Bila orang tanya Allah wujud satu kan, hukum apa? Wajib. Hukum apa? Wajib. Bila sebut wajib Allah, kita kena fahamlah wajib tu makna apa. Wajib akal dia panggil. Apa makna dia? Maksudnya mesti wujud. Wajib tu maksudnya mesti. Akal tak boleh terima kalau Allah tak wujud kan, ataupun Tuhan tak ada. Boleh, tu maksud wajib. Bila kita sebut wajib, kena faham mesti ada. Akal tak boleh nak terima kalau tak ada Allah. Jadi nak bukti, dalil tu maksud bukti. Apa bukti dia? Para ulama letak bukti dalil wujudnya alam ini. Tu dalil dia. Sikit je, wujud alam ini. Dah. Habis dah, sampai dah peringkat ketiga tadi kan. Dia tahu sifat, hukum tak ada wajib, mesti bagi Allah wujud. Dalil apa? Alam ini. Kenapa ambil alam? Contoh kalau timbul ke persoalan, kenapa ambil bukti dalil alam ni untuk kita orang awam ni? Kenapa? Sebab memang nampak depan mata kita. Nampak alam kan? Apa maksud alam? Tu nak kena faham lah. Alam pula nak kena faham. Kita tiap-tiap hari, tuan haji, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam solat 17 kali kan, 17 rakaat. Tiap-tiap rakaat kita baca surah Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kalau mazhab kita Syafi'i, ayat yang kedua, bismillah tu ayat pertama. Ayat kedua, alhamdulillah Rabbil alamin. Sebut kan, alhamdulillah Rabbil alamin. 17 kali baca kan, 17 kali. Dan tu menjadi dalil dalam akidah tauhid kita, tuan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dalil tauhid, ulama ambil kat situ. Yang kita duk baca tiap-tiap hari tu menjadi dalil tauhid. Kalau orang yang belajar akidah, dia faham sungguh akidah, dengan baca ayat yang kedua tadi dah boleh menjadi suntikan iman dah pada dia kan. Kalau tadabbur sungguhlah. Kalau mazhab lain ayat pertama lah bismillah tak masuk. Itu khilaf dalam fiqh, tak apa. Kan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hak tertentu bagi Allah, khusus bagi Allah. Ikhtisas tu banyak perkhilafan. Rabbi, Tuhan sekalian alam. Apa maksud Tuhan sekalian alam, tuan-tuan? Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tuhan bagi seluruh alam. Ulama buat definisi terus. Daripada ayat ni, ulama buat definisi, buat takrif yang alam ni semua makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua. Tak terlepas satu. Boleh? Tuan Haji, semua makhluk. Suma'laman anna hadzal alam ay ma siwallahi. Kata Imam Dardi rahimahullah. Alam ni, takrif dia, definisi dia, semua makhluk selain Allah Subhanahu. Ni nak faham alam dulu. Kita nak ambil, tadi kan nak ambil dalil macam mana wujud Allah ni. Wujud dia, bukti dalil alam ni ada. Apa alam? Alam tu semua selain Allah. Sebut apa nama, apa saja sebut. Tuan Haji, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebut apa saja, tu alam lah dia. Ambil kat mana? Dalam ayat Quran tadi. Tuhan sekalian alam kan. Tuhan sekalian, Rabbil alamin. Ya, Tuhan. Sebut apa? Atas dunia ni kan. Surau. Alam ni. Surau. Alam surau kita sendiri. Yang tak nampak, katalah di akhirat. Syurga, neraka kan. Alam juga. Semua makhluk. Malaikat yang tak nampak, jin ke apa, semua makhluk Allah. Yang tu semua alam. Boleh Tuan Haji? Aimasi wallah. Semua perkara selain daripada Allah. Dalam bahasa Arab, masi wallah.
Kalau ulama dia terperincikan lagi, dia kata sesuatu siwa Allah, selain daripada Allah, iaitu selain daripada zat dan sifat Allah, jadi alam. Kenapa macam tu Haji? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala zat dan sifat dia sahaja yang qadim, yang sedia kala, yang tak ada permulaan, yang kita duk bahas 20 sifat kan, yang tak ada permulaan dia, yang kekal, yang tak binasa, yang tu je zat dan sifat. Yang selain daripada sifat Allah, selain daripada zat Allah, semua makhluk dan dinamakan alam. Boleh kan? Boleh faham situ kan? Jadi alam tadi itulah menjadi dalil, bukti untuk kita orang awam ni nak tunjuk bahawasanya Allah tu wujud. Boleh faham situ tuan je? Boleh nampak kan? Contohlah, kalau nak nampak lagi, orang kata Allah ada. Ada, yakin sungguh? Ya, ada. Ada tu apa? Wajib, mesti. Akal tak terima kalau Tuhan tak ada. Tak ada. Apa bukti? Dia pun sebut langit bumi. Boleh tu haji kan? Langit bumi tu alam. Langit bumi. Tu nak suruh, sebab apa sebut langit bumi? Sebab nampak kan? Nampak makhluk Allah kat depan mata besar yang tak ada seorang pun boleh tiru. Boleh tak ni? Tak ada seorang boleh tiru, tak ada seorang boleh buat langit yang terbentang luas, tak ada tiang satu pun. Kalau nak kata ikat kat sebelah atas pun tak ada juga. Kan kata kat bawah tak ada tiang, mungkin kat atas ikat, tak ada juga. Tak ada orang boleh buat. Boleh. Boleh tuan je. Ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Boleh situ. Nampak ni tuan je kan? Dia sebut tadi, kita ambil ke atas lagi, balik. Dan menghuraikan segala syubhat. Tadi satu dia ada dalil yang umum tadi, alam tadi, dia lemah ataupun dia tak mampu nak nyatakan dia. Dia tulis kat bawah apa contoh nak nyata. Kalau orang tanya, orang tanya lebih sikit lagi, apa kaitan kewujudan alam ini nak tunjuk yang Allah tu wujud? Yang tu dia tak boleh jawab. Boleh tanya? Tak boleh jawab. Tak apa tak boleh jawab pun. Sebab bukan tuntutan fardu ain dah situ. Situ dah masuk fardu kifayah dah. Situ dah fardu kifayah. Fardu kifayah dah. Fardu ain setakat dia tahu alam dia. Dan dia yakin alam ni, dengan adanya alam ni mesti ada pencipta kan. Tak mungkin terjadi sendiri. Tu secara fikir, logik, akal boleh nampak kan situ tuan haji kan. Boleh fikir nampak kan. Jadi, dan siapa yang mencipta dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Dah cukup situ. Kalau orang suruh tolong kaitkan macam mana kewujudan alam ni dengan wujud Allah, dia tak boleh. Yang tu tak apa. Yang tu bukan tuntutan fardu ain. Boleh situ. Habis kan? Tu yang pertama. Tu maksud lemah nak menetapkan dia, tu maksud dia. Dan menghuraikan, sambung lagi, dan menghuraikan segala syubhah. Ataupun kalau syubhah ni masuk kesamaran, bawah tu kan. Qaluhu syubhah artinya kesamaran. Dia nak nyatakan, nak keluarkan bukti dalil dia tadi untuk bagi tahu kat orang lain, nak wujudnya Allah dengan wujud alam ni pun dia tak mampu. Apatah lagi dia nak menghuraikan kesamaran. Kan? Tuan je kan? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati. Kata orang datang buat kesamaran, dia kata apa dia? Kesamaran kata Allah berkuasa, contoh kan. Allah berkuasa. Boleh tak dengan kuasa Allah tu Allah matikan Allah? Boleh kan Tuan Haji? Tu kesamaran tu. Baru ni viral dalam Facebook, orang sebut Allah tu berkuasa, kuasa Allah. Boleh tak Allah Subhanahu Wa Taala buat cipta satu batu yang besar yang Allah tak boleh angkat? Masuk dalam Facebook Tuan Haji. Nak jawab macam mana? Nak jawab macam mana tu?
Kita dengar soalan dia tu kita tahu dah yang ni tak belajar akidah ni. Tak belajar akidah. Kalau orang belajar akidah dia tak akan tanya macam tu aja. Tak akan tanya. Yang tu nanti kita bincang dalam bab kudrah Allah. Yang tu semua kesamaran. Ada juga ada tuan guru bagi tahu katalah Allah berkuasa, kenapa Allah tak buat isteri dia? Ada juga tuan ni. Ada macam-macam sekarang. Macam-macam. Sekarang tak buat isteri anak kan. Orang kan nampak sempurna kalau ada isteri anak. Duk seorang ni tak sempurna. Ada isteri tak ada anak pun tak sempurna lagi. Ada juga gitu. Allah berkuasa tuan ni. Kudrah. Sudah. Nak jawab ni. Tu semua kesamaran. Jadi dia tak boleh nak jawab. Dengan dalil yang dia ada tadi yang asas ijmali dia tak boleh nak jawab. Dia nak tetapkan yang dalil dia pun dia tak boleh. Kan apatah lagi nak jawab kesamaran. Dan kesamaran ni sama ada datang daripada orang yang bukan Islam untuk meragukan akidah orang Islam, ataupun datang daripada orang Islam sendiri yang dia syak dalam akidah dia. Ada juga ngaji ayah-ayah ibu-ibu yang dirahmati. Yang tu kita cerita nanti insya-Allah panjang umur, ada masa dalam bab kudrah tuan kita ni sebut semua. Sebab tu kalau orang belajar kita ni insya-Allah dah lepas akidah dia dan dia boleh pasak sungguh akidah dia. Macam orang tua kita dulu kan. Tak belajar mana tinggi tapi duk dengar tuan guru duk mengajar kat surau dekat pondok tu, akidah dia masya-Allah. Akidah dia tak tergugat. Berbezalah dengan orang sekarang ni kan. Orang budak-budak muda sekarang ni belajar tinggi-tinggi tapi tak melalui akidah, pelajaran akidah yang tu keluar soalan pelik-pelik dalam Facebook tu ni. Okey dah. Boleh. Dia tak boleh nak tetap dan tak boleh nak huraikan kesamaran tu. Yang didatangkan atasnya seperti dikatakan baginya. Contoh muka surat sebelah. Contoh dia dah tahu sifat, dah tahu hukum. Orang tanya lagi, apa dalil engkau atas ada Allah Ta'ala? Maka berkata dia pun jawab, alam ini. Dah situ. Habis. Doa dia habis tu ni. Alam dia dengar guru-guru ke siapa-siapa duk cakap, dia belajar dah, dia balik rumah, dia fikirlah, alam ni sungguhlah ada alam ini, mesti ada pencipta dia. Siapa? Allah Subhanahu. Tak ada orang yang boleh buat kan, tak ada orang yang boleh tahu. Contoh yang paling nampak langit dan bumi ni lah, langit dan bumi. Boleh tak? Kalau nak dekat lagi, roh kita sendiri tu aja. Roh kita ni yang duk ada dalam badan ni pun tak ada orang boleh tiru. Sekarang dah macam-macam teknologi kan, yang teknologi negara-negara orang bukan Islam nak buat roh. Orang mati nak hidupkan balik. Boleh ke tuan? Tak boleh. Sampai sekarang tak boleh. Allah sebut dalam Quran. Yahudi tanya roh kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut, bagi tahu yang roh tu urusan Allah. Itulah roh dia tu sebagai roh kita ni pun alam juga sebab dia makhluk Allah. Jadi ada dalam diri kita ni juga alam ni. Kalau tak nak ambil contoh langit bumi, tu menjadi dalil bukti ni mesti ada pencipta dia, tak boleh jadi sendiri kan. Kalau nak nampak secara simple logik kita sebut, dalam rumah kita pun tuan je, apa-apa kita nak buat mesti ada orang buat. Tiba-tiba bangun pagi tengok ada item atas meja kan. Balik surah tengok item ada. Tanya rumah, siapa buat ni? Orang kata tak tahu. Tak ada. Tak buat pun tadi. Tanya anak, tak ada. Jadi sendiri kot. Boleh terima. Jadi sendiri ke? Jangan duk gurau pagi-pagi ni kan. Ada boleh jadi sendiri? Tak boleh. Mesti ada pencipta. Dalam makhluk ni pun Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk mesti ada pembuat dia. Jadi begitulah dari segi dia panggil dalil akal, dia panggil. Dalam istilah dalil akli, dalil fikir cara akal. Tak pergi lagi nakli sebab manusia ni kan, kalau guna dalil nakli orang Islam kita je yang belajar kan Al-Quran, hadis kan. Kalau orang yang bukan Islam, Quran dia dah tak percaya.
Haji kan? Bawa katalah orang bukan Islam datang minta bukti, kita pun baca ayat Quran. Baca-baca. Dia orang memang dah tak percaya Quran kan. Menolak Al-Quran tu orang Islam. Jadi para ulama dia letak dalil akli dulu dalam bab akidah. Wah, tengok masya-Allah. Tengok jalanan para ulama. Kan? Nak tunjuk bila tersentak, tersentuh hati, dapat hidayah keimanan, barulah masuk dalil Quran, sunnah, hadis dan semua sebagainya. Boleh Tuan Haji? Boleh. Dia sebut lagi, dan lemah ia daripada menyatakan jalan menunjuk alam ini. Dia lemah, dia tak mampu nak bagi tahu apa kaitannya dengan kewujudan makhluk, dengan wujud Allah. Dia tak mampu nak bagi tahu. Cuma dia tahu ada alam ni mesti ada pencipta, dan pencipta siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu tahu dari mana? Sebab kita orang Islam, kita dah belajar lah dalam Quran, hadis, ambil Allah yang bagi tahu. Rasul datang bagi tahu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu. Boleh situ kan? Atas ada Allah Taala itu, boleh. Habis itu. Atas dia tak mampu menyatakan jalan menunjuk alam ini, atas ada Allah Taala itu. Dah habis itu. Atau yang kedua, yang pertama tadi, bagi orang-orang awam lah, orang awam, orang yang tak ada peluang, yang sebelum ni tak ada peluang untuk belajar akidah tauhid, setakat tu. Atau yang kedua ni, orang ni dah mengaji, dah pernah mengaji, dah pernah menadah kitab, dengarkan pengajian akidah. Dia kuasa, atau kuasa tu kena takdir balik tu supaya faham. Atau kuasa maksudnya, kalau ambil daripada muka surat 10 kan, dalil ijmali iaitu dalil yang lemah, yang tak mampu empunyanya. Tuan dalil tadi empunya dalil daripada menyatakan dia. Baru ambil yang belakang tu, daripada menyatakan dia. Maaf, silap tu, silap. Ni bahasa lama dah kan, kita nak faham ni. Maksudnya dia ada dalil ijmali yang lemah, tak mampu empunyanya. Oh, daripada sini. Dia ada dalil ijmali, dalil yang asas, yang lemah, tapi dia kuasa. Situ. Kalau orang belajar ibarat kita. Yang kedua ni, dia kuasa, maksudnya dia mampu untuk dia atas menyatakan dia nak nyatakan dalil dia nak huraikan dalil dia, nak jelaskan dalil dia. Kalau orang tanya, okey, wujud alam ini apa kaitannya dengan wujud Allah, dia boleh bagi tahu. Dia boleh bagi tahu Tuan Haji. Dia boleh bagi tahu yang wujud ni macam tadilah. Ada pencipta mesti Allah Subhanahu Wa Taala, apa semua kan, dengan hukumnya dia boleh bagi tahu. Atas ada Allah Ta'ala itu menyatakan dia, tetapi jika didatangkan iktirad, jika orang datangkan bangkangan, ataupun orang condemn dia, ataupun orang komplain ke, ataupun orang membantah atas dalilnya, dia tak mampu, tiada kuasa ia atas menghuraikan dia. Maksudnya dia tak mampu untuk jawab balik atas wajah yang dituntuti, atas jawapan yang perlu dijawab. Boleh? Jadi dua golongan sini. Tuan kita ni nak bagi tahu macam ni Tuan Haji, ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati. Dalil, dia tahu dalil ijmali, dalil secara asas. Bila orang tanya dia pun, dia tak mampu nak jelaskan dalil dia. Cuma dia tahu macam tu je. Wujud alam ini wujud Allah Subhanahu Wa Taala, mesti ada pencipta. Ataupun yang kedua, dia mampu bagi tahu kan, wujud ni Allah, dengan wujudnya alam ini, wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia mampu. Cuma bila orang buat bantahan, dia tak boleh nak jawab. Kedua-dua, boleh nampak situ kan Tuan Haji kan? Kedua-dua situasi ni semua terlepas daripada taklid. Dah lepas tuntutan fardu ain, cuma tak masuk
dalam kalangan orang yang diwajibkan dalam fardu kifayah. Boleh. Boleh Tuan Haji. Dia macam ni. Dalam satu, dia akan sebut kat bawah, dalam satu jarak kawasan boleh qasar solat, dalam 90 km kan persegi ni, dia kena ada seorang yang tahu bab akidah secara mendalam. Kalau tak ada, semua berdosa. Berat Tuan Haji, berat ilmu ni. Yang tadi fardu ain kan, fardu ain ni setiap orang kena tahu dalil dia secara asas saja. Tapi secara terperinci satu-satu masalah dan dia boleh menjawab segala kesamaran, mesti ada seorang. Setakat mana? Jarak masafah qasar dia panggil. Jarak kawasan yang boleh qasar lebih kurang 90 lah kan. Kalau pejabat mufti kita kata 85 km sehingga 90, mesti ada seorang. Kalau tak ada, semua berdosa Tuan Haji. Semua kawasan tu berdosa. Kita ada tak Tuan Haji? Ada. Adalah kita kan. Kita ada pejabat mufti. Nasib baik ada pejabat mufti kan. Jadi dia akan ambil tanggungjawab ni. Ada kesamaran, dia akan jawab bab akidah. Kalau tak ada, berdosa. Boleh Tuan Haji. Jadi dalam situasi tadi, dua situasi tadi, yang dia tahu dalil, tapi dia tak boleh nak sebutkan, nak nyatakan, nak jelaskan dalil dia hanya untuk diri dia sahaja. Ataupun situasi kedua, dia boleh jelaskan, tapi bila orang buat bantahan, buat bangkangan, buat kesamaran, dia tak boleh nak jawab. Dua-dua ni masih duduk dalam kategori yang hanya lepas fardu ain saja. Lepas fardu ain. Boleh faham situ Tuan Haji? Untuk lepaskan fardu kifayah, yang kena ada seorang yang kena alim sungguh, yang tahu sungguh semua, yang tu tak lepas juga. Tak lepas lagi situasi dua orang tadi. Tu tuan kita nak bagi tahu. Boleh Tuan Haji? Nampak kan ni Tuan Haji? Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Boleh. Maka dia kata tadi, maka yang belakang tu, maka keluarlah ia daripada taklid. Dah lepas, tak jadi taklid dah dia. Dia tak ikut orang dah. Dengan mengetahui ini dalil yang ijmali, dengan dia tahu dalil yang ijmali, boleh lepas taklid dia. Tak ikut orang, lepas taklid, lepas fardu ain. Maksud mengetahui ni dia kena take note sikit. Daripada taklid dengan mengetahui. Apa maksud mengetahui ini? Maksud dia dengan sebab dia belajar satu, dan dia dengar huraian-huraian guru, tuan-tuan guru, dia ambil daripada guru, bukan baca sendiri. Bab akidah tak boleh baca sendiri Tuan Haji. Bab lain pun samalah, dalam ilmu-ilmu lain pun kalau boleh kena berguru, kena ada guru. Guru akan terangkan, akan bimbing Tuan Haji kan. Dia belajar bukan setakat tahu je. Dia tulis kat sini kan, daripada, maka keluarlah ia daripada taklid. Keluar daripada taklid sebab dia dah ada dalil tadi, walaupun secara asas ijmali, asas. Sebab apa? Dengan sebab mengetahui, maksudnya bukan setakat tahu gitunya. Dia tahu tu ada proses dia, daripada dia belajar satu, ngaji ke kan, menadah kitab ke dengan mana-mana guru lah. Dan dengan dia dengar huraian guru-guru. Boleh? Dia tahu kan, dia dengar huraian guru-guru. Lepas dia belajar, dia dengar daripada guru, dia balik rumah, dia buat fikir sikit. Dia kena ada fikir sikit sungguh untuk akidah ni. Dia fikir macam tadilah Tuan Haji kan. Bila wujud alam ni, ni mesti ada pencipta dan itu Allah. Dan bila dia fikir, dia nampak dengan mata hati dia daripada dalil tadi. Tu barulah solid dia, baru lepas. Boleh Tuan Haji? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati. Sekali lagi, mengetahui ni maksudnya dia dengar ataupun dia belajar, dia mengaji ke, dia nadah kitab ke daripada guru,
Dia dengar daripada huraian guru, lepas tu dia balik fikir, lepas tu daripada proses tadi dia tahu dan dia nampak dengan mata hati dia tentang dalil tadi wujud sungguh Allah. Barulah terangkat. Boleh kan tuan? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati. Setakat tahu tak jadi lagi tuan Haji. Tak jadi. Macam budak tadika duk hafal kan tu tak jadi, tak lepas lagi pada doa ni. Siap buat lagu lagi tak jadi. Boleh nampaklah situ gambaran, mudah-mudahan kita sama-samalah berusaha kan. Habis situ. Insya-Allah. Belum lagi, sikit lagi. Bawah. Ni dia terangkan. Adapun dalil tafsili, lawan dalil yang umum tadi, ijmali, dalil tafsili. Kalau ijmali secara asas saja, yang tafsili ni secara mendalam, terperinci. Apa dia? Maka iaitu dalil yang dikuasakan, dia mampu atas menetapkan, dia mampu nak hurai, dia mampu nak jelaskan, dia mampu nak terangkan ikut sudut mana pun dia mampu. Nak tengok dari segi kewujudan makhluk mampu, nak ambil ayat Quran kat mana tunjuk pun dia mampu kan, surah mana dia mampu, perbahasan ayat Quran tentang wujud Allah pun dia mampu. Tu dalil tafsili tu. Dan dia menghuraikan, dia boleh kalau orang datang syubhah, kekeliruan, dia boleh kan. Kata wujud alam ini apa? Tengok laut dan bukit kita sebut hari tu kan. Antara sifat-sifat ataupun ciri-ciri alam ni, satunya dia benda baru. Benda baru, bukan qadim. Allah Subhanahu Wa Taala dan zat sifat dia saja qadim, sedia kala. Kalau makhluk ni baru semua. Semua baru, semua tu diciptakan, ada permulaan dia dan akan binasa. Kalau manusia akan mati. Kan baru. Lepas tu orang tanya, syurga akan binasa tak? Orang tanya kan, orang datang ke syubhah, syurga binasa tak Tuan Haji? Kalau syurga binasa habis orang dalam syurga tu. Kita masuk syurga pun insya-Allah kan binasa juga. Neraka, Tuhan sebut dalam Quran, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Kalau kekal nak sama dengan sifat Allah kan? Sebab sifat Allah kekal juga. Jadi dah sama ni. Macam mana? Sedangkan ni makhluk. Tu semua dia boleh jawab. Dia jawab. Kita tak bincang lah sini. Nanti belakang-belakang dia akan bincang. Ataupun persoalan-persoalan tadilah. Allah berkuasa boleh cipta tak batu besar, boleh dia tak boleh angkat. Allah boleh cipta isteri ataupun Allah boleh matikan dia sendiri sebab dia berkuasa kan. Tu semua syubhat tapi dia boleh jawab semua. Yang tu kena ada seorang boleh menghuraikan syubhat tu, kekeliruan dan kesamaran yang didatangkan atas dalil tadi. Boleh? Okey. Kalau tengok dalil tafsili bawah tu, ketahui olehmu, bawah qauluhu nombor 8 tu kan. Ketahui olehmu, kata tuan kitab rahimahullah Syekh Ahmad Zain kata, tahulah kamu bahawasanya mengetahui, nak tahu dalil tafsili itu wajib juga. Wajib atas siapa? Atas ahli tiap-tiap qatar. Apa maksud ahli tiap qatar? Masafah tiap qatar tu dalam tiap-tiap kawasan. Ni dibincang dalam fiqh. Atas jalan fardu kifayah kena tahu seorang. Dalam fardu kifayah kena tahu juga seorang. Kalau tak ada berdosa semua, sebab fardu kifayah ni kalau tak ada orang buat semua berdosa. Boleh tanya? Kalau semua orang tahu yang asas je, semua tahu asas tapi tak ada seorang yang mendalami, berdosa Tuan Haji. Ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah tu. Berat ilmu akidah ni. Kalau ilmu lain tak macam ni Tuan Haji. Ilmu lain tak macam ni. Kan? Tapi seorang kena tahu jugalah. Maka apabila mendiri dia, bila ada seorang dengan dia oleh seseorang daripada mereka itu, daripada ahli-ahli setiap kawasan tadi, kawasan Qatar tadi 90 ni disebut kat bawah, gugurlah dosa daripada yang tinggal. Yang orang lain lagi tak berdosa. Ada seorang lepas.
seolah dia tu pelepas dosa semua orang. Masya Allah, besar jasa dia tuan haji, dan tinggi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh lepaskan dosa orang lain. Bukan biasalah tuan haji, Masya Allah. Adalah kalau kat kampung-kampung kita, tuan-tuan guru kan, Masya Allah kan. Kalau dulu tradisi kita dulu, contoh kalau kat Fatani, kat Kelantan kan, pondok banyak lah kan, 2-3 kawasan pondok-pondok. Tuan guru tu dah boleh mengangkat fardu kifayah lah, dengan alimnya dia, berkatnya dia kan. Maka wajib bahawa ada pada tiap-tiap masafah, jarak lah, kawasan yang harus padanya sembahyang qasar 90. Kalau kita letak 90, maksudnya 90 km ni mesti ada seorang. Kalau dari Padang Dalam ni sampai ke mana tak tahulah 90. Sampai mana tu Haji 90 km? Sampai Seremban Seremban ramai lah orang tahu. Sampai Seremban sampai Seremban tu ramai lah orang tahu. Takkan tak ada seorang. Tahu je, takkan tak ada seorang kalau ikut orang-orang kita ni lah. Tapi sekarang alhamdulillah, apa sistem orang kata pengurusan ahwal Islam dalam Malaysia kita ni dah ada kan, pejabat agama, pejabat qadi, pejabat mufti, yang tu ambil salah satu dari segi hukum tu, dia dah mengambil tanggungjawab untuk nak lepaskan ni juga kan. Kena hantar orang yang alim sungguh lah, kita letak gitulah kan, husnuzan. Dan habis qasar itu satu orang yang mengetahui dengan dalil tafsili. Satu. Yang kedua, dan dengan yang tinggal daripada insya-Allah segala hukum syarak, dan juga hukum-hukum syarak yang lain. Bukan setakat dalil tafsili akidah saja, hukum lain pun kena ada seorang juga. Kena ada seorang juga yang alim. Mufti lah kalau negeri mufti. Tapi kalau negeri yang besar sangat tu dah lebih 90 km dah kan. Boleh. Itu satu. Dan pada tiap-tiap masafah adawi ataupun adwa, masafah adwa ni kita dah insya-Allah last dah Tuan Haji. Masafah adwa ni dia perjalanan yang boleh balik hari. Orang dulu dia kira jalan kaki tu. Ni dia orang-orang dulu ni, Syekh Ahmad Zain pun masafah yang qasar sembahyang pun dia kira jalan kaki tu Haji. Dia kira jalan kaki. Maksudnya dia pergi tengah hari, lepas tu dia boleh balik sebelum maghrib. Tu masuk. Kena ada seorang qadi. Kerana apa? Kerana banyak berbantahan tu. Dia ambil dalam kitab Imam Syarqawi rahimahullah. Jadi saya rasa setakat itulah, insya-Allah di kesempatan lain kita akan sama-sama bincang lagi lah. Setakat yang kita termampu. Yang terkurang saya mohon maaf, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.